وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abe. Abe doakan kita semua ni dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kebaikan di dunia dan akhirat insya-Allah. Agak lama juga, dalam 3-4 hari juga Abe tak buat video. Abe ni agak busy lah dengan kerja-kerja kapung sikit, dan Abe ada buat bela kelulut, madu kelulut. Jadi kebanyakan masa ni habis dekat luar rumah lah. So Abe cuba juga untuk buat video untuk sahabat-sahabat Abe dengar kisah-kisah seram lah. Jadi Abe ni ada juga banyak lah stok madu. Madu kelulu ada, madu tualang ada, insya-Allah original. Memang madu kelulu Abe ni memang Abe tak campur pun dengan air ataupun benda-benda yang tak, orang panggil campuran-campuran yang menyebabkan madu-madu ni jadi, orang panggil bukan madu original lah. Jadi ada komen Abe yang minat madu, boleh komen kat bawah lah. Madu keluluk ke, madu tualang ke, Abe boleh jual dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran lah. Cerita hari ni pengalaman Abe kira-kira 7 tahun lepas. Masa tu berlaku ketika kami training di sebuah hutan di Hulu Langak. Nama tempat tu Abe beritahu tempat spesifik lah, senang. Ulu Perdik. Kawasan Ulu Perdik. Ulu Perdik ni antara kawasan di Selangor ni, antara tempat latihan tentera lah. Jadi siapa yang lalu nak pergi Sungai Congkak ke, nak pergi Pansun ke, sebelum sampai ke Sungai Congkak tu, dia sebelah kiri tu dia ada signboard masuk ke beberapa homestay, beberapa chalet tu. Dalam tu lagi Ulu Perdik ni dia ada tempat latihan tentera lah. Dan biasa kalau ada latihan tentera ni akan ada signage bagi tahu, signage color merah tu kawasan latihan tentera ataupun tentera sedang berlatih. Jadi kalau ada signage tentera sedang berlatih tu tak boleh masuk lah untuk keselamatan. Jadi dalam tentera ni, sahabat-sahabat kita ni macam adik-beradik dah, lebih rapat daripada kadang-kadang kita kerja tempat lain pun ada juga kawan rapat juga, tapi tidak panggil tidak serapat dalam tentera lah. Sebab dalam tentera ni kalau kita khusus ke, kita operasi sebulan 2 bulan dalam hutan tu, tak ada orang lain, tak ada family dah. Jadi ada member kita je lah sebagai family, dan lama-lama kita boleh rapat seperti anak beranak kita lah. Dan bila rapat dalam tentera ni, bila rapat hubungan ni, kita tahu satu persatu perangai member-member kita lah. Oh, yang ni perangai macam tu, yang tu perangai macam tu, macam-macam perangai. Dan insya-Allah kalau Abe ni boleh masuk dengan semua lah. Nak cerita ni 2 watak dalam cerita ni. Pertama nama dia Khairul, yang kedua nama dia Bunga. Bunga ni seorang gadis keturunan orang asli, dan dia memang cantik, hitam manis, muka orang panggil seperti pauh di layang, ada lesung pipik, dan dia ni seorang yang suka senyum, tapi seorang perahsia dan susah nak dekat dengan dia lah. Maknanya dia masuk dekat ni macam nak teka-teka dia ni memang susah. Dan watak yang nombor 2 ni, watak utama dari cerita ni adalah nama dia Khairul. Khairul ni pula seorang yang kalau dia bercakapnya agak meninggi diri lah, mungkin sebab dia ni orang panggil ada rupa, lepas tu pandai bercakap, dia punya suara dia pun jenis serak-serak basah. Dan kalau dia teka perempuan ni, kebanyakannya melekat dengan dia lah. Jadi orang panggil dia playboy lah, orang panggil dia Khairul playboy. Jadi satu hari tu kita orang dapat arahan untuk latihan lah selama 3 hari ke 4 hari dekat hutan di Hulu Langak ni lah, Ulu Perdik. Jadi biasalah sebelum
bertolak keesokan tu kita prepare lah barang yang kena bawa apa semua. Dan macam biasa dalam tentera ni kalau nak pergi training ke mana-mana memang jurulatih atau bos kita ni tak bagi tahulah kat mana lokasi tu, rahsia. Dan bila sampai tu baru kita tahu kat mana kita nak pergi. Rahsia ni tu utamanya kalau dalam operasi memang tak akan dibagi tahulah operasi tu kat mana. Jadi malam tu sebelum bergerak keesokan pagi tu, malam tu kita berada dalam baris lah. Masa tu jurulatih ni dia bagi ubat, panggil ubat kencing tikus warna biru tu. Ubat tak bagi kena kencing tikus lah, abang pun tak ingat lah dia panggil nama apa ubat tu. Tapi ubat tu sebab musim tu musim kencing tikus je, so kami kena makan ubat tu. Abang dah 2-3 kali dah makan ubat tu, so abang tahulah ubat ni memang kalau makan ubat ni memang rasa macam mula-mula yang terutama yang first bila makan tu kita rasa macam kayal, rasa panas dalam tekak kita kan. Tapi itulah untuk keselamatan kena makan jugalah. Dan mesti orang tanya, alah askar pun kena makan juga ubat kencing tikus. Memanglah askar pun manusia biasa juga. Jadi malam tu semua tak boleh nak mengelak lah. Jurulatih dia akan cek seorang, dia cek bawah lidah kita dah telan ke belum ubat tu kan. Okey, jadi esok tu bertolak. Esok bertolak tu habis dah agak dah kemungkinan training hari tu dekat Ulu Langat lah. Jadi memang betul pergi di satu kawasan di Ulu Perdik ni. Jadi bila masuk kat Ulu Perdik ni macam biasa. Dan satu lagi apa nak cerita pasal bunga ni. Bunga ni satu lagi dia punya pewatakan dia ni, dia suka, bukan dia suka lah, dia selalu pitam dan kadang-kadang dia histeria. Dan orang kata dia ni ada saka lah, wallahualam betul ke tak. Dan mula-mula abang kenal bunga ni, abang ingatkan dia ni suka mengelak. Sebab bila sampai kawasan hutannya, kadang-kadang tu bila turun daripada truk, turun daripada 3 tan ke lori 3 tan ni, bila dia turun jejak kaki ke tanah tu dia terus pitam ke terus histeria ke. Dan bila histeria tu orang angkat, orang kipas apa semua, sampai kawan-kawan dia pun suap nasi kat dia kalau dia betul-betul nampak penat, letih. Sebab dia ni kalau dia histeria ni dia akan jadi sangat letih lah. Jadi abang mula-mula abang kenal dia, tapi ingatkan dia ni jenis suka mengelak lah. Yelah bila kita sampai kawasan latihan ke kawasan operasi mesti kena ada kerja, pasang kemah lah, buat itulah, buat inilah, jadi fitik itu, jadi fitik ini untuk sediakan makanan semua. Jadi bila dia histeria ni, dia buat histeria ni, dia terlepas lah, dia orang pergi letak tempat yang best bawah kemah, tempat teduh semua. Mula-mula kita anggap dia macam tu lah, tapi bila kenal lama baru tahu memang dia betul-betul histeria lah. Jadi cerita ni si Kero ni dia dah lama suka kat bunga, tapi bunga ni tak pernah layan dia, cuma bercakap-cakap biasa. Dan mungkin bunga ni juga tahu si Kero ni seorang playboy, jadi dia tak berapa nak suka pada Kero lah. Kero ni tak putus harapan, tak putus asa. Dia kalau kita duduk sembang ramai-ramai geng-geng lelaki ni mesti dia cerita, aku ni nak buat macam mana nak suruh bunga ni suka kat aku, macam tu lah, lebih kurang macam tu. Jadi nak cerita di tempat Ulu Perdik ni, bila sampai tu ialah biasa hari pertama tu buat kerja dulu, siapkan markas semua, siapkan kemah apa semua, tempat latihan semua, set up semua ni. Jadi malam tu si Kero ni dia kena jadi sentri. Jadi kalau dalam tentera ni kalau ada latihan ke operasi dalam hutan ni, setiap penjuru-penjuru ni kawasan kita punya pos ke ataupun kita punya pengkalan ni memang ada orang jaga sentri lah. Orang jaga sentri ni setiap berapa puluh meter ni ada dua orang jaga sentri. Jadi biasa malam tu jaga sentrinya 2 jam seorang lah. Mana dia partner ni dia akan duduk di satu tempat, walaupun tempat tu tak jauh sangat. Kalau kita jerit pun orang dekat sebelah kita ni, makna dia berapa puluh meter lah, mana boleh dengar. Tapi bila dalam hutan ni dia jadi seram, dia jadi sunyi, dia rasa macam kita berdua je duduk kawasan tu. Sebab iyalah
kawasan hutan tengok kiri kanan gelap, lepas tu bunyi binatang, bunyi burung hantu, bunyi itu bunyi ini, dan kita tak boleh buka lampu ataupun pasang lampu suluh, tak boleh. Masa sentri, nak cerita sentri ni lah. Dan biasa kalau sentri ni ialah badan masing-masing penat, salah seorang ni biasa badi kita ni tidur dulu, kau tidur dulu sejak, lepas tu kau kejut aku, nanti aku sentri lah, dan seorang lagi tidur. Jadi malam tu dalam pukul 10 lebih tim Khairul lah, Khairul dengan partner dia Azim jadi sentri. Jadi biasalah si Khairul ni dia sakit perut. Jadi dia ceritalah dekat Azim, dia cakap, Azim, aku ni sakit perut ni, dia cakap nak pergi buang air. Jadi si Azim ni cakap, pergilah, dia kata, kau nak pergi, tapi lah jangan lama sangat. Dia kata, aku seorang dekat sini ni. Dia kata, tak apa, aku tahu. Dia kata, aku nak pergi dekat anak sungai, dia nak melepas, nak buang air besar. Jadi dia pergilah di kawasan anak sungai, beberapa ratus meter lah, mungkin 200 meter, 300 meter dari tempat sentri ni. Dan masa dia berjalan tu, dia kata dia tak buka lampu, memang tak boleh buka lampu, dan cahaya bulan ni menerangi jalan yang dia lalu. Jadi dia sampai dekat satu kawasan yang sesuai untuk dia buat toilet. Untuk dia melepas ni, dia kata tempat yang selamat bagi dia lah, orang tak nampak. Dia kata mungkin kawasan batu ke macam mana, Abang tak tahulah. Dia kata tengah dia duk layan perasaan ni, tengah melepas ni, dia kata, dia cerita dia duk terfikir pasal bunga. Dia cakap bunga ni kalau dapat couple dengan bunga ni best apa semua ni, dia cakap. Jadi masa dia duduk mengelamun tu, dia duduk tengok dekat atas, dia atas langit, dia tengok bulan, kira biji bintang, berapa bintang. Abang pun pelik juga dengan perangai Khairul ni, dia cerita macam tu lah. Dan tengah dia kata, aku tengah pelup-pelup tu, kata tak senonoh betul lah, pelup-pelup bunyi benda jatuh dalam air. Aku tengah pelup tu, dia cakap angin, dia cakap sejuk lah, dia cakap. Dengan angin sepuluh-sepuluh bahasa ni, aku duduk rasa macam kalaulah aku berdua sentri dengan bunga, dia kata alangkah seronoknya, dia kata. Jadi dia dah siap buang air dan semua, dah siap cuci semua, berjalan lah dia kata dekat 15 minit juga, sambil-sambil dia nak berjalan ke tempat dia sentri tadi dengan Azim tu. Tiba-tiba dia tengok laluan, dia lalu ni laluan sama tepi sungai, tepi anak sungai ni. Dia nampak 4 orang jurulatih ni tengah mandi dekat dalam sungai. Jadi dia cuba menyorok lah, takut orang nampak. Yalah, dia kena sentri, kalau kena jumpa dengan jurulatih masak juga dia nak menjawab. Jadi masa tu dia tengah berjalan tu, dia sambil dia toleh-toleh ke belakang, tengok 4 orang jurulatih ni tengah mandi, tengah bersukaria, tengah ketawa-ketawa. Dia kata, seronok, dia kata. Jadi jurulatih ni, dia kata boleh buat macam-macam lah kan, siap boleh mandi-manda lagi, berseronok-seronok kan. Dia tengah hintai-hintai tu, dia berjalan ni, tiba-tiba dia nampak ada sosok duduk bertinggun atas batu, dan dia perhatikan, dia nampak pakai baju loreng juga, dan rupanya yang dia tengok tu adalah bunga duduk bercangkung dekat atas batu tu. Jadi dia pun pergi perlahan-lahan, dan bunga perasan yang ada orang menghala ke arah dia, berjalan ke arah dia ni. Dia berpaling dan dia senyum dekat Khairul. Bila dia senyum tu, Khairul kata hati dia memang berbunga-bunga masa tu lah, dia kata. Lepas tu dia tanya dengan senyap lah. Yalah, dia pun takut jurulatih dengar. Dari tempat
Abang nak cerita dari tempat yang dia nampak Bunga duduk ni dekat patu ni dengan jurulatih mandi ni tak jauh. Boleh lagi dengar suara jurulatih tu duk bercakap-cakap. Jadi dia tanya Bunga, dia kata, Bunga, kau tak takut ke duduk seorang-seorang kat tepi sungai ni? Dia kata. Jadi Bunga cakap kat dia, kenapa nak takut pula? Kau kan ada Carol. Aku nak takut. Kenapa? Sebab kau ada Carol. Jadi dia kata masa tu dia cakap bertambah berbunga-bunga lagi hati dia. Dia duduk di sebelah Bunga. Dia duduk di sebelah Bunga. Dia tanya Bunga, kau tak kena sentri ke? Bunga kata tak kena. Dia kata aku hari ni, dia kata, kena fitik sediakan makan untuk jurulatih. Mana dia fitik ni apa orang panggil, macam AJK lah, tugas kena sediakan makanan untuk jurulatih. Jadi dah lepas makan malam, ada makan malam pukul 8.30, sekarang dah pukul 10 lebih. Jadi Bunga ni tak ada kerja lah. Jadi Bunga duduk lepak tepi sungai. Dia berborak lah dengan Bunga. Dia kata, Bunga, kau ni, dia kata, depan orang ramai kau tak nak layan aku. Aku tanya sepatah kau jawab sepatah. Bila tak ada orang ni mesra pula kau, Bunga, ya? Jadi Bunga tu cakap, yelah aku pun malu. Dia cakap, takkan aku nak layan kau depan orang ramai-ramai, dia cakap. Jadi si Carol ni, dia kata masa tu hati dia terus membuak-buak. Dan masa tu dia tak tahu kenapa Bunga ni, dia baru first time tengok Bunga ni buka tudung yang dia pakai. Masa tengah bercakap tu, Bunga ni dia buka tudung dia dan nampak rambut Bunga ni paras bahu, panjang mengurai. Dia kata bila buka tu tak tahulah Bunga ni pakai shampoo apa. Dia kata wangi semerbak rambut Bunga ni. Dia rasa macam dalam hati dia ni nak pegang, nak usap rambut Bunga ni. Nak usap rambut Bunga. Dia kata kalau aku usap kan takut kan Bunga ni marah aku pula. Dan Bunga ni senyum kat dia seolah-olah Bunga ni faham isi hati Carol nak pegang rambut dia. Jadi Carol ni dia nak pegang dah rambut Carol, rambut Bunga ni. Tiba-tiba dia disergah daripada belakang bila dia tengok jurulatih dia Lieutenant Muda Hafiz ni sergah dia daripada belakang. Woi Carol, bukan kau kena sentri ke? Jadi terkejut dia masa tu. Dia tengok Lieutenant Muda ni, jurulatih dia ni, dia terus bangun dia tegak. Dia kata, saya pergi buang air tadi tuan. Dia kata, saya memang sentri. Dia kata, saya nak balik ke tempat sentri ni. Dia kata Lieutenant Muda kata, kau pergi sekarang. Dia kata, kau pergi sekarang. Dia kata, sebelum aku jerit dengan kau. Dia kata. Jadi Carol ni, bila dia toleh ke belakang, dia tengok Bunga dah tak ada. Dan jurulatih dia yang orang tadi yang tengah mandi tadi yang dia nampak tu semua dah hilang. Masa mana pergi pun dia tak tahu. Dia terus berlari pergi tempat Azim, tempat yang dia sentri tadi. Sampai di tempat sentri ni, dia cerita dekat Azim. Dia cakap, dia kata Azim, dia kata memang aku tadi terserempak dengan Lieutenant Muda. Dia kata aku terserempak dengan Lieutenant Muda Hafiz tadi. Dia kata dia marah. Dia cakap dia sergah aku tengah berborak dengan Bunga. Jadi Azim tanya dia, biar betul kau berborak dengan Bunga, kat mana kau balik ke kemah ke? Dia kata. Jadi Carol kata, tak, aku tak balik ke kemah. Dia kata dalam perjalanan tu aku nampak Bunga tengah duduk bertinggung atas batu. Dia cakap aku pergilah tempat Bunga tu, borak-borak dengan Bunga, tapi Bunga memang layan aku lah. Aku happy, betul-betul happy hari ni. Dia kata. Jadi Azim pun senyap. Azim buat muka pelik lah. Jadi dah habis sentri dah, pukul 12 tu dah tukar dengan orang lain. Jadi dua orang ni balik ke kemah untuk berehat, untuk tidur lah. Besok pagi-pagi 5.30 pukul 6 dia orang dah kena masuk baris. Jadi esoknya ceritanya dah bangun daripada tidur, keesokan harinya dia masuk dalam baris ni. Dia intai cari Bunga lah, tengok Bunga duduk sebelah mana. Dan dia bertentang mata dengan Bunga masa tu. Dalam pukul 6 pagi dia bertentang matanya. Bunga ni buat macam muka tak ada apa-apa, faham tak? Dia kata masa tu Bunga ni tengok ke dia ni macam pandangan kosong. Dia kata dia harapan dia bila nampak Bunga ni, Bunga tak akan senyum ataupun
bagi dia macam apa isyarat yang semalam tu pernah berjumpa lah kan. Tapi bunga buat muka dia kata muka explosing, muka tak ada apa-apa berlaku semalam. Jadi lepas baris itu masuk dia orang semua sembahyang subuh berjemaah. Jadi selepas sembahyang berjemaah semua ni, jadi kami ni breakfast lah, sediakan makanan apa semua, makan semua. Jadi masa tu kita 3 orang ni, Khairul ni dia cerita lagi pasal bunga semalam. Dan nak jadikan cerita yang tahunya cerita semalam, sebenarnya cerita semalam pasal bunga ni, si Lieutenant Muda Hafiz ni dia panggil Khairul untuk jumpa dia. Masa tu Lieutenant Muda pukul 10 pagi, Lieutenant Muda Hafiz ni duduk atas tunggu kayu, dan di belakang dia ni ada beberapa orang jurulatih lain lah, 2 orang jurulatih lain. Jadi bila dah Khairul sampai depan Lieutenant Muda ni, dia bagi tabik, dan Lieutenant Muda ni suruh dia pumping 20 kali. Dia kata kau turun 20. Jadi Khairul tahulah kesalahan dia semalam tu. Jadi dia turun, dia pumping, hukuman pumping depan Lieutenant Muda ni. Dia bangun, Lieutenant Muda tanya dia semalam. Dia kata semalam aku nak tanya semalam ni, kau lari daripada ni, kau lari daripada sentri, lepas tu kau bercakap dengan siapa, aku nak tanya. Dia kata semalam kau bercakap dengan siapa kat batu tu. Jadi Khairul ni dia bagi tahulah, dia kata semalam tuan, dia kata saya pergi buang air, takkanlah saya nak buang air tempat sentri, dia kata tak ada, nak cuci susah apa semua kan. Jadi saya bagi tahu Azim saya nak buang air dekat sungai. Lepas tu masa saya balik buang air tu, saya tersempak dengan bunga duduk atas batu. Jadi saya pergi tegur dia, ialah takut dia seorang-seorang, takut jadi apa-apa kat dia, dia kata. Jadi masa tu muka Lieutenant Muda ni dah berubah dah. Dan dia kata lepas saya bercakap dengan dia tak sampai 5 minit pun tuan, lepas tu tuan datang segah saya daripada belakang. Lepas tu saya terkejut lah, dia kata saya tengok bunga dah tak ada dah. Jadi Lieutenant Muda kata itulah, dia kata aku dah pesan kalau malam-malam walaupun lelaki kawasan ni nak pergi mana-mana, pergilah berdua, dia kata. Jadi iyalah, macam mana Khairul nak pergi berdua sebab seorang kena jaga sentri kan. Jadi Lieutenant Muda bagi tahu, dia kata sebenarnya aku dah agak dah, dia kata sebenarnya semalam, dia kata kau tak bercakap dengan siapa pun, memang tak ada orang pun, dia kata aku tengok dah lama dah, aku perhati 2-3 minit dah aku perhati kau daripada belakang, kau tengah bercakap seolah-olah kau bercakap dengan orang tapi orang tu tak ada. Sebenarnya dia kata semalam bunga histeria selepas sembahyang isyak, dia histeria dan dia duduk kat kemah dia. Dia kata dia tak keluar ke mana-mana pun. Jadi masa tu barulah Khairul ni dia tahu yang semalam tu dia berborak dengan benda lain, benda yang menyamar sebagai bunga. Jadi Abel pun pelik juga, macam mana benda tu boleh tahu yang Khairul ni suka kat bunga, dan benda tu berupa bentuk wajah seolah-olah bunga. Patutlah Khairul kata dia pelik, kenapa dia boleh nampak bunga tu duduk bertinggung atas batu, faham tak? Duduk bertinggung lah, macam nak buang air duduk, tapi duduk atas batu. Macam dia kata macam tak apa panggil seorang perempuan duduk macam tu, macam tak elok. Tapi apa yang bunga buat tu, dia rasa malam tu semuanya cantik, dia kata, dengan rambutnya bau wangi semua. Dah bila cerita ni dah tersebar dekat dalam dalam tempat latihan ni, memang semua orang malam tu rasa tak selesa lah kalau nak pergi mana-mana, nak pergi seorang-seorang buang air ke apa semua, mesti nak berdua semua kan. Walaupun dekat badan kita ni ada senjata, itulah kadang-kadang kita ni tak boleh juga berani sangat-sangat. Jadi itulah cerita yang saya nak cerita, pengalaman semasa latihan di Ulu Perdik, Hulu Langat. Sekian, terima kasih.